Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Shadaqallahul aliyyul azim. Amma ba'du. Terima kasih kepada pengurus majlis yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Arif, seterusnya yang saya hormati dan saya kasihi Tuan Imam, seluruh ahli jawatan kuasa Masjid Al-Ihsan, ashabul fadilah, tuan-tuan guru, para alim ulama, muslimin dan muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah. Mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kehadrat Allah pada malam hari yang barakah ini kita dipertemukan oleh Allah di dalam rumah Allah, di tempat yang paling disukai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sepanjang keberadaan kita di dalam masjid pada malam ini menjadi asbab beratnya timbangan amal kebajikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat kelak insya-Allah. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, saya kalau kok kawasan ni memang kawasan saya lah. Dulu saya mengaji di Mata Ahmad Pokok Senang. Dulu saya mengaji di Mata Mahmud Pokok Senang daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Dan saya juga di antara pelajar hak nakal lah Mata Ahmad ni, kira geng lompat pagang antaranya saya lah. Geng lompat pagang antaranya saya lah. Bila sekolah buat kem kepimpinan, mereka pun pilih lah saya. Saya pun duk perasan kata saya boleh jadi pemimpin lah. Kan rupa-rupanya mereka ambil tu pasal tahu dah pasal budak ni tak makan samamnya, kita hantar pergi duk kem kok jadi bagus. Serupa tu juga. Kem 4 hari, hari kedua saya lompat pagang. Bila lompat pagang, iaitu pada hari yang kedua, hari Jumaat. Hari Jumaat kami ni kena keluar pergi sembahyang di Masjid Maqam Raja Lenggak lah. Kira keluar-keluar tu pakai tak balik dah. Keluar-keluar tu naik bas cung balik terus pergi ke tanduk rumah mak saya di tanduk. Duk minggu depan pengetua panggil Cikgu Fikri waktu tu. Panggil pasal apa lompat keluar, saya kata saya nak lompat keluar, buat salah lah. Boleh jawab lah waktu tu cikgu, kira kurang asam lah waktu tu. Tapi alhamdulillah berkat didikan dan doa guru-guru, ibu dan ayah saya, alhamdulillah halal ni jadi orang sikit lah. Nak kata orang sangat bondak, boleh lah maklum. Alhamdulillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, malam ni saya bukan nak main mengajak. Ayah-ayah kok ni semua mengaji habis dah. Pondok Belambak pun ni, pondok Tuan Harat, Tuan Guru, apa dia Ustaz Johari kita ada kan. Kawasan ni pondok belakang ni, pondok Makarimul Akhlak tu pun dulu pondok juga. Jadi malam ni kita nak kongsi satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita ambil pengajaran dan kita ambil semangat supaya Allah Subhanahu wa taala meletakkan kita termasuk dalam golongan yang diinginkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis dia berbunyi bismillahirrahmanirrahim an Asma'a binti Abi Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhuma 'anil Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ana 'ala hawdi antaziru man yaridu 'alayya فيؤخذ
yu'khadhu binasin min duni fa aqulu ummati faqala fayuqalu la tadri mashaw 'ala al-qahqara. Qala ibnu Abi Mulaikah radhiyallahu anhu, Allahumma inna na'udzubika an narji'a 'ala a'qabina aw nuftan. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rawahu al-Bukhari. Hadis yang kita bicara malam ni adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat perempuan yang namanya Asma binti Abi Bakrin As-Siddiq ataupun Sayyidatuna Asma radhiyallahu anha. Asma ni siapa dia maklum? Asma ni kakak kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha yang merupakan kakak ipar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asma dia anak kepada Sayyidina Abu Bakar, dua beradik dengan Aisyah isteri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar ni bini dia 4 orang. Ada tak wala ni bini 4 orang kat tengok. Kalau ada pun tak wani kat dah. Sembang ya kita di nikah. Oi, dia kata aku mau kalau nikah 3 tak ada masalah, 4 pun tak ada masalah. Balik di rumah bini tarik telinga pakai sengak lagu tu lah. Bukan ayah-ayah lah orang lain. Kan? Jadi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dia ada isteri 4 orang. 2 orang dia kahwin sebelum daripada dia beriman dengan Nabi, 2 lagi selepas daripada beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asma daripada mak yang lain, Aisyah daripada mak yang lain. Mak lain-lain pak semacam. Pak yang sama, mak yang lain-lain. Yang ketiga, Asma ini kahwin dengan seorang sahabat Nabi yang namanya Az-Zubair bin Al-Awwam. Az-Zubair bin Al-Awwam menikah dengan Asma, maka dapatlah anak yang namanya Abdullah bin Az-Zubair radhiyallahu anhum ajma'in. Yang kelima, apa di antara sumbangan besar Asma dalam perjuangan Islam, dalam usaha Nabi berdakwah dan menjalankan satu tuntutan daripada Allah, iaitulah berhijrah. Dalam perjalanan Nabi nak pergi hijrah tu, Nabi bersembunyi di dalam satu gua, bukan gua gelap, namanya Gua Thaur. Nabi duduk dalam Gua Thaur 3 hari 3 malam. Siapa yang hantar makanan? Yang hantar makanan adalah Asma radhiyallahu anha. Dia yang hantar makanan. Maka dalam riwayat menyatakan Asma waktu dia duk hantar makanan kepada Nabi dan ayah dia waktu tu mengandung. Usia kandungan dia 6 bulan. Ayah bayang umur perut bini kita 6 bulan. Duk boyok main ke depan, main ke belakang, main ke depan, main ke belakang. 6 bulan usia kandungan dia, bersusah payah untuk membantu dan menghantar makanan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam mana dia hantar? Maka Asma dia akan bawa makanan. Dan seperti kita sedia maklum, Asma bila kita berjalan atas padang pasir, tapak kaki kelekat. Bila tapak kaki lekat, orang tahulah Asma ataupun ada orang yang pi kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia buat macam mana? Dia berjalan dalam keadaan dia bawa beberapa ekor kambing di belakang dia. Bila dia berjalan lekat tapak kaki, kambing ni akan pijak dan gapuh tapak kaki dia. Jadi ini di antara salah satu cara ayah-ayah supaya kalau kita keluar pergi rumah siapa pun, bini kita tak boleh detect tang mana kita pergi. Bawa pergilah kambing 2-3 ekor, ikat belakang punggung motor tu, berjalan ambil. InsyaAllah bini kita tak tahu laki dia pergi mana, kedai petani ke, kedai mana ke, tak tahu. Itu saya bagi cara lah. Nak balik buat tak buat tu, tak dosa pun kalau tak buat pun. Ini cara. Baik. Jadi dia hantar. Lepas daripada itulah Nabi berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Nabi bersama dengan Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan juga pembantu ataupun penunjuk jalan yang namanya Abdullah bin Uraiqiq
Abdullah bin Uraiqi ni beriman tak? Tak beriman. Dia ni Yahudi, tak beriman kepada Allah. Tapi Nabi guna khidmat dia walaupun dia tak beriman, menunjukkan harus kita bermuamalah ataupun kita ada urusan dengan orang bukan Islam selama mana tidak memudaratkan Islam. Dalam ekonomi ke, dalam masyarakat ke, dalam politik ke, dalam apa benda pun, selama mana kita berkawan dengan orang bukan Islam, kita ada hubungan diplomatik dengan orang bukan Islam, dia tak merosakkan Islam, tak memudaratkan Islam dan tidak memberi ancaman kepada Islam, maka hukum dia harus tak menjadi masalah. Tapi kalau berkawan, mereka memberi ancaman, mereka cuba nak merosakkan Islam, mereka tak ikut apa yang telah disepakati, maka di sini Nabi SAW dah menunjukkan cara kepada kita. Bagaimanakah Nabi pernah buat suatu perjanjian dengan Yahudi Madinah, Bani Quraizah. Nabi buat perjanjian. Depa cara depa, kita cara kita. Hampa nak ikut cara hampa, nak beramal dengan pahaman hampa, dipersilakan. Tetapi Bani Quraizah melanggar perjanjian dengan Nabi SAW, maka Nabi memutuskan hubungan dengan mereka. Maka ni Nabi sebut dah. Macam mana orang boleh kata bila mana orang bukan Islam langgar perjanjian dengan kita, kita kena buat baik dengan mereka, sedangkan mereka juga makhluk Allah Subhanahu wa taala. Betul? Tetapi mereka melanggar apa yang telah disepakati dan pelanggaran mereka itu boleh bawa mudarat kepada Islam. Tak payah duduklah dengan mereka. Ambil orang bukan Islam yang tidak memudaratkan. Kalau ada mudarat pun sikit berbanding yang banyak. Ini kaedah yang diajarkan. Maka Nabi sampai di Madinah Al-Munawwarah. Selang beberapa bulan datang pula Asma dan juga suami dia Az-Zubair bin Al-Awwam. Kerana bukan semua sahabat keluar sekaligus pergi hijrah, ada sahabat yang lewat, antaranya Asma. Baik, dalam perjalanan Asma masuk ke Madinah, dia sampai di Quba. Maka Asma pada ketika itu sarat, duk bawa perut, duk bawa baby, dan akhirnya izin Allah dia melahirkan anak di bumi Quba. Dapatlah anak lelaki yang bernama Abdullah bin Az-Zubair. Maka para ulama menyatakan muhajirin yang pertama lahir selepas hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam di Madinah Al-Munawwarah adalah Abdullah bin Az-Zubair radhiyallahu taala anhum ajma'in. Jadi sahabat hak pertama lahir selepas Nabi hijrah adalah Abdullah bin Az-Zubair radhiyallahu taala anhu wa arda. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Asma dia kata apa? Dia kata satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sebut, ana ala haudhi antaziru man yaridu alayya. Pada hari akhirat Nabi kata, aku akan tunggu umat aku di satu tempat yang namanya Al-Haud, iaitulah telaga Al-Kautsar, telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam Quran ada satu surah yang nama surah itu surah Al-Kautsar. Al-Kautsar daripada perkataan kathir ataupun kathura, banyak. Pasal surah Al-Kautsar diturunkan oleh Allah. Setiap ayat, setiap surah yang ada dalam Quran semuanya ada sebab turun, asbabun nuzul, sebab turun. Nah, begitulah juga dengan hadis akan ada sebab wurudil hadis, sebab-sebab keluarnya hadis daripada mulut Nabi. Begitulah Al-Quran. Baik. Sebab apa? Kerana Nabi SAW diuji oleh Allah, anak lelaki Nabi meninggal, iaitulah Abdullah. Anak Nabi ada 6 orang dengan Sayyidatuna Khadijah dan seorang dengan Maryah Al-Qibtiyah radhiyallahu anhum ajma'in. Baik. Anak Nabi hak pertama Ibrahim meninggal. Anak Nabi hak pertama adalah Al-Qasim. Mati waktu kecil, dan maqam Al-Qasim ini bersebelahan dengan maqam Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha di Makkah di Jannatul Mu'alla. Yang kedua Abdullah ataupun digelar sebagai At-Tahir.
Sebab tu gelaran Nabi antaranya Abu Tahir, ayah kepada Tahir, yang ni anak Nabi dah. Dan ada juga gelaran Nabi Abu Abdillah, ayah kepada Abdullah, merujuk kepada anak Nabi ni. Abdullah ni ataupun Tahir ini meninggal waktu kecil. Bila mati waktu kecil, orang kafir musyrikin depa kata apa? Depa peleceh Nabi, depa kata, hang kata hang rasul. Hang kata hang nabi, macam mana anak hang pun tak boleh jaga, anak hang pun mati, lagu mana hang rasul? Bahkan mereka mengatakan Nabi Muhammad ini abtar. Abtar membawa erti seseorang yang tidak ada kebaikan. Seseorang yang tak ada kebaikan dan seseorang yang terputus nasab keturunan dia. Dia bagi abtar. Sebab tu orang lelaki kalau dia menikah boleh anak jantan dia syok. Pasal dia panggil waris kuat, dia panggil kan. Dia waris kuat. Kalau kita mati, ada anak perempuan semua, kota kita tu pun tak boleh semua akan anak perempuan kita. Barangkali nak juga pergi dekat pak menekan anak perempuan kita no, adik kita, abang kita no. Tapi kalau ada anak lelaki, pakai tak pergi dah kat pak menekan no, boleh pergi ke anak jantan tu lah banyak. Dia bagi waris kuat. Dan anak jantan kita dia pula dia bawa nasab kita, bin kita. Kalau anak perempuan, saya ada anak perempuan, contoh, tak ada lagi lah, contoh lah ni. Ada anak perempuan. Anak perempuan saya menikah. Bila menikah dapat anak, baik. Bila dapat anak, cucu saya tu bin pada siapa? Bin pada menantu saya. Maka nasab dia akan lari pergi mana? Pergi balik menantu lelaki tu lah. Tapi kalau saya ada anak lelaki, bin tu bersambung sampai ke saya. Jadi Nabi Muhammad ada anak lelaki yang hidup dengan Nabi lama? Tak ada, seorang pun tak ada. Semua anak perempuan. Semua anak perempuan. Maka ulama-ulama ahlul bait yang main di tempat kita ni, kesemua mereka datang daripada susur galur anak perempuan Rasulullah, Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak ada daripada anak lelaki. Tak ada pada anak lelaki. Baik. Dia kata Muhammad abtar, menyebabkan Nabi Muhammad tak apa nak sedap hati, Nabi tak apa nak suka dengar, maka Allah Ta'ala menurunkan inna a'tayna kal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Turun ayat tu. Ayat ni Allah Ta'ala nak menempelak segala fitnah jahat orang musyrikin kepada Nabi yang mengatakan Nabi Muhammad itu abtar, tak ada kelebihan, tak ada keistimewaan, tak ada lah, kira hak mana ni, kira tak ada belaka pada Nabi Muhammad. Tetapi para ulama mentafsirkan ayat itu, Al-Kautsar, banyak makna Al-Kautsar. Yang pertama, makna Al-Kautsar merujuk kepada telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu. Yang kedua, makna Al-Kautsar merujuk kepada manusia, umat yang paling ramai atas dunia, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua. Yang ketiga, merujuk kepada Al-Kautsar, Nabi Muhammad adalah Nabi yang paling banyak mukjizat dan kelebihan daripada Allah. Nabi Allah Musa alaihi salam, wa idh istasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asaka al-hajar fanfajarat minhu 12 'ayna ila akhir al-ayah. Nabi Musa tak kala diberikan kejayaan oleh Allah, dapat lari daripada Firaun, keluar ke seberang sana, seberang laut. Depa ni pakat lapak Bani Israel, maka Nabi Musa pun katok dengan tongkat di atas batu. Katok. Fanfajarat minhu 12 'ayna. Terpancut keluar air daripada celah batu. Biasa ke luar biasa? Biasa. Kita pergi titih hayun pun ada air keluar celah batu. Betul tak betul? Ada kan? Tapi Nabi Muhammad jauh lebih daripada tu. Air keluar kot celah jari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Air keluar kot celah jari. Di antaranya dalam peristiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bermusafir. Nabi bermusafir nak pergi ke satu siri peperangan. Sahabat mengadu, ya Rasulullah, ayak tak apa nak banyak dah ya Rasulullah, tak cukup dah ayak ni, pasal perjalanan yang jauh. Antaranya perang Tabuk, perang yang paling jauh dan paling susah dihadapi oleh Rasulullah. Perjalanan daripada Madinah nak pergi ke Tabuk tu punya lama. Perjalanan yang paling jauh
dan itulah siri peperangan yang terakhir disertai oleh Rasulullah tahun ke-9 Hijrah, berlaku pada as-saif, pada musim panas pada ketika tu. Maka sahabat mengadu ayat tak ada. Nabi pun kata, siapa yang ada lebihan ayat? Maka sahabat pun kata, saya ada ya Rasulullah. Nabi kata, buat main kat aku. Buat main. Lepas tu Nabi buat apa? Nabi ambil tangan, Nabi celup, Nabi kocok. Ayat tu jadi banyak. Dan izin Allah di tangan jari-jari Nabi ni keluar ayat. Para sahabat buat apa? Minum sepuas-puasnya. Dan bilangan sahabat pada ketika itu lebih daripada 30,000 orang yang dapat minum ayat daripada jari jemari Nabi SAW. Bahkan disebutkan oleh Al-Imam Al-Bajuri rahmatullahi alaih, ayat yang paling bersih, yang paling suci mutlak atas dunia adalah ayat yang keluar daripada jari-jari Nabi SAW. Ni dari sudut ranking ayat. Pertama, ayat hak keluar kok celah jari Nabi. Yang kedua, Ma'u Zamzam, ayat Zamzam. Ketiga, Nahrun Nil, ayat sungai Nil. Keempat, kelima, semua ayat hak jenis ada kat atas muka dunia ni. Ayat Masjid Sultan Nabahiyah, ayat Kowe, ayat Kuku, Bahmara. Itu adalah ayat yang level bawah. Tapi yang paling tinggi adalah ayat yang terpancut keluar daripada jari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagi hebat daripada mukjizat Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Nabi Musa alaihi salatu wassalam, wa kallama Allah Musa taklima. Kan Nabi Musa berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Bicara lagu mana ustaz cakap macam mana kitab cakap ke? Tu nak kena mengaji tauhid lah. Tu pada sifat kalam Allah, dia ada sifat nafsi lah apa segala makna no. Baik. Nabi Musa boleh berbicara dengan Allah, akan tetapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik ke Sidratil Muntaha, dapat melihat dengan Allah Subhanahu wa taala ainul yaqin, dengan dua mata kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adakah makna Allah duduk di atas sana no? Tak. Siapa i'tiqad Allah duduk atas, duduk bawah, duduk kanan, duduk kiri, boleh rosak akidah kufar, termasuk daripada mujassimah, orang yang mentajsimkan Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam perbahasan ilmu tauhid lah tu, pada apa? Pada ayat-ayat mutasyabihat. Kan? Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah duduk atas arah. Tak kena itu. Yadullah fawqa aydihim, tangan-tangan Allah berada di atas tangan-tangan mereka. Tak kena. Allah Ta'ala duduk sentiasa bersama-sama dengan hambanya. Tak betul gitu. Itu dalam masalah ilmu tauhid ataupun ilmu kalam. Tidak ada mana Nabi dan Rasul sampai Sidratil Muntaha melainkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada. Ini di antara kelebihan, mukjizat, karamah, khasais, keistimewaan yang ada pada baginda Rasulullah. Mata Nabi jauh lebih hebat daripada nabi-nabi dan rasul-rasul yang lain. Dalam kitab Wasailul Wusul ila Syama'il Rasul karangan Al-Muhaddits Yusuf An-Nabhani rahmatullahi alaih, mata Nabi Muhammad tengok depan nampak belakang. Mata kita tengok depan belah punggung kereta orang hak depan. Tu tak ada tengok depan dah. Bubuh sek merah kanan kiri tengah. Habis belah orang habis. Subhanallah. Tapi Nabi dah tengok depan nampak belakang. Ini mata Rasulullah. Sebab itu ada seorang lelaki yang bernama, Allahumma salli ala Muhammad, Umair. Nama apa seorang lelaki ni? Zaman Nabi dalam perang Badar, Islam nak ditawan anak dia. Anak dia ditawan. Bila anak dia ditawan, mereka pun balik main di Mekah. Anak dia duduk di Madinah, ditawan oleh tentera Islam. Baik. Ada satu orang lelaki musyrik, nama dia Safwan bin Umayyah. Safwan bin Umayyah ini, dia berbincang dengan ayah Umair yang kena tawan ni. Bincang. Maka dia pun kata, tak apa, aku pergi Madinah, aku pergi bunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada siapa pun tahu kita punya perancangan ni, kita dua ya. Dia pun buat perancangan jahat tu pula dalam Hijr Ismail, tepi Kaabah. Dia baik.
Pilah ke Madinah. Bawa pedang. Sampai di depan Nabi. Nabi tanya dia, hang main wabah? Laki yang nak bunuh Nabi ni, hang main wabah? Dia kata, saya main nak jumpa kamu ya Rasulullah. Saya nak tahu bagaimana keadaan anak saya yang ditawan oleh kamu. Hidup ke tak hidup? Nabi kata, dah, hang main ni hang nak bunuh aku. Nabi kata dia, hang ni nak bunuh aku bukan hang nak main tanya anak hang. Hang nak bunuh aku. Dia kata, tak, saya nak main tengok anak saya. Tu pedang tu ada dia ni. Dia kata, biasa orang lelaki bawa pedang. Benda biasa lah zaman dulu ni bawa pedang. Tak ada masalah sebagai perisai. Alah nak jaga keselamatan. Nabi kata apa dia? Awak ingat aku tak tahu hang duk sembang apa dalam Hajar Ismail di Mekah hang? Nabi abang pun kata. Awak ingat aku tak tahu hang duk sembang apa dengan kawan hang dalam Hajar Ismail di Mekah, hang nak main bunuh aku, betul tak betul? Dia dengar Nabi kata lagu tu, terkejut bewak tu ni. Dalam kitab tak ada lah sebut terkejut bewak. Lagi duk cari pula, terkejut bewak pun dia sebut dah. Ada. Terkejut dan akhirnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah. Nabi tahu lagi sebelum kawan tu nak main bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni dia panggil apa ni? Mukjizat Rasulullah. Dan Nabi juga boleh mengkhabarkan benda yang telah berlaku, sedang berlaku dan yang akan berlaku. Dia panggil nubuatur Rasul, jangkaan Rasulullah dan jangkaan Nabi sudah semestinya tepat. Dalam satu kitab yang dikarang oleh seorang ulama India, nama dia Abdullah, nama dia Abdul Rahman An-Nadawi rahmatullahi alaih. Sekarang dalam kitab dia Nubuatul Rasul, lebih daripada 500 bahkan lebih daripada tu membicarakan tentang benda-benda yang disebutkan oleh Nabi, semuanya telah berlaku, sedang dan akan berlaku. Ni dipanggil apa? Al-Kautsar, kelebihan yang Allah bagi kepada Nabi Muhammad jauh daripada, lebih banyak daripada nabi-nabi yang lain. Al-Kautsar juga nama Nabi Muhammad, nama yang paling banyak disebut di atas muka bumi Allah dan paling banyak disebut di dalam kalangan penduduk langit Allah. Mana dalil dia? Wa rafa'na laka dhikrak. Kami mengangkat kedudukan kamu wahai Muhammad, laka dhikrak, akan ramai hak sebut namamu. Tak satu bila kita bang sebut dah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tak, tu bila dia sebut. Sehari qamat Allahu akbar Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebut lagi. Sehari sembahyang tasyahud akhir wajib tak sebut tasyahud akhir selawat atas Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tak sebut selawat atas Nabi, tak sah dia bagi salam tu, tak kira sembahyang dia. Nama dah banyak selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni wa rafa'na laka dhikrak. Al-Kautsar maknanya juga apa dia? Nabi Muhammad penghulu sekalian para nabi dan juga para rasul. Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wala faqra. Nabi sebut, aku adalah penghulu anak Adam. Pada hari kiamat, bukan takat hari kiamat, dunia pun aku dah jadi penghulu sekalian nabi dan juga rasul, ketua sekalian nabi sekalian rasul. Mana bukti Nabi Muhammad ketua nabi ketua rasul? Adalah antaranya dalam peristiwa Al-Isra wal Mi'raj, Nabi Muhammad jadi imam kepada semua sekalian nabi dan juga rasul di Baitul Maqdis di Al-Aqsa di Palestin. Nabi Muhammad jadi ketua. 124,000 lebih para nabi rasul main duduk belakang nabi. Nabi jadi imam pada ketika itu. Ini menunjukkan di dunia Nabi Muhammad adalah ketua sekalian nabi dan rasul. Dan pada hari akhirat dalam kitab antaranya Nihayatus Sul fi Tafdhilir Rasul karangan Syekh Izzuddin bin Abdussalam menyatakan di hari akhirat bukan takat manusia biasa, bahkan semua nabi dan rasul memohon syafaat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu dia. Kalau nabi-nabi lain meminta syafaat, kita hak bukan nabi ni tak mau syafaat nabi. Siapa kita ni nak pergi duduk tang mana ni? Nak pergi duduk tang mana kita ni kedudukan kita? Subhanallah. Ni dia panggil apa? Al-Kautsar. Allah memberi berita gembira kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru 8 minit dah, berapa lama dah ni.
Kenapa tela ni dengan kerik awal? Kan dulu tengok-tengok jam 8.30 dah. Berasa syak tu dah. Ni berasa lama pun ni. Ni berkat ni masjid tuan-tuan ni. Nah, kan memang masjid ni memang Isya lambat kalau mana kata. Nah, orang pukul 8.20, sini 8.50 kalau mana kata. Baik. Balik pada hak ni Nabi SAW sebut ana ala hawli antaziru man yaridu alayya. Pada hari akhirat aku akan tunggu umat aku di mana? Di Al-Kautsar, di telaga aku. Hadis yang lain Anas bin Malik radhiyallahu anhu ditanya Nabi satu hari. Anas bin Malik ni sahabat Rasulullah minal mukthirin fi riwayah, antara sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Nabi, lebih kurang 2,700 hadis diriwayat Anas bin Malik. Dan Anas bin Malik ini anak yatim. Anak yatim, mak dia nama Umaysah binti Milhan radhiyallahu taala anha wa ardaha. Nabi sampai di Madinah, dia apa ni, dua beranak Umaysah ataupun Ummu Sulaim. Kita dah dengar Ummu Sulaim tu. Orang susah. Bila Nabi sampai Madinah, semua orang Madinah pakat bagi hadiah kat Nabi. Sambut Nabi, tala'al badru alaina. Sambut seronok Nabi. Mailah Ummu Sulaim dengan anak dia Anas bin Malik, kata, ya Rasulullah, saya ni orang susah, semua penduduk Madinah bagi hadiah, saya tak ada hadiah nak bagi. Tapi hak saya ada ya Rasulullah, anak jantan saya seorang ni. Ambillah dia ya Rasulullah, jadikan dia sebagai pembantu kamu. Nabi ambil dia. Anas bin Malik jadi khadam Nabi selama 10 tahun. Mengikut riwayat Imam At-Tirmidzi, 10 tahun dia duduk dengan Nabi. Makan, minum, tidur, jalan, perang, semua dengan Nabi belakanglah Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dan Nabi doa kepada Anas bin Malik, doa hak special, Nabi doa khusus untuk dia. Dan kita juga boleh beramal dengan doa ni kepada anak pinak kita, cucu cicit kita lah. Nabi doakan dia, Allahumma akthir malahu wa waladahu wa atil umrahu wa barik lahu wa adkhilhul jannah. Allahumma akthir malahu, ya Allah banyakkan hartanya, yakni bagi dia jadi orang kaya. Berkat doa Nabi, Anas bin Malik adalah sahabat yang terkaya di bumi Basrah pada zaman dia. Nah, kebun dia ni luas, kebun kurma. Dia tak tanam kok dengtung, tak. Nak dengtung belah-belah tu nah, di tanah tu. Belah kalau nak duduk balik deh tu. Ketum cakorai. Ketum cakorai tu. Kan? Dia punya kebun kurma dia setahun berbuah 2 kali. Orang sekali ya, dia setahun 2 kali berbuah. Dan kebun dia tu mengeluarkan bau wangi seperti kasturi. Itu dia. Tanam kuat kurma tapi bau kasturi. Subhanallah. Satu. Yang kedua, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi doakan dia wa waladahu, dan banyakkan zuriat dia, ramaikan, bagi dia anak ramai. Kata Anas bin Malik, sepanjang waktu dia duduk hidup, anak cucu cicit dia sempat jumpa seramai hampir 200 orang. Hampir 200 orang. Masuk dengan anak dia, masuk dengan cucu dia, masuk dengan cicit-cicit dia, tak tahu apa generasi. Hampir 200 orang. Tu dia berkat doa Nabi. Panjang umur dia. Wa atil umrahu, dan panjang umur dia. Dan Anas bin Malik ini wafat umur dia sekitar 103 tahun. 103 tahun. Ni tadi saya ada baru baca satu pada status daripada apa dia, ahli parlimen Dun Kelada ke ahli parlimen mana, Ustaz Nurul Amin kita, parlimen Padang Terak. Pergi ziarah satu orang hamba Allah, orang saleh. Saya pun tak ada nak tengok. Sebelum ni Pak Sumi kan, Pak Sumi meninggal, ni keluar main seorang lagi pula. Katanya telah mengkhatamkan Al-Quran 1000 kali sepanjang hidup dia. 1000 kali. Tu dia. Kita nak boleh Ramadan sekali pun puas dah. Tu imam puas, bubuh macam-macam dah. Siapa yang dapat khatam Quran tu ni, kita bagi pi kerabi 3 hari 2 malam. Tak lu nanti ke kerabi-kerabi tu. Tak lu lah. Ni 1000 kali dah khatam Quran. Masya Allah. Berkat hidup dia. Katanya umur 103 tahun. Kau area-area nu lah sana nu. No? Mungkin ada lagi wali-wali Allah lain kita pun tak tahu. Pada zahir kita kata wali dah tak tu 1000 kali tu.
Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu khatam Quran sebelum mati 7,000 kali. Imam Abu Hanifah 7,000 kali. Kita kalau semua hidup sekali itu pun pada dah. Boleh bubuh frame dah dalam rumah, tanda pernah khatam Quran. Bila? Tadika dulu. Tadika. Subhanallah. Nah, ada peluang ayah-ayah pi ziarah. Nah, hamba Allah yang baik ini 1000 kali ini bukan benda sikit ni. Nah, tu imam baca surah Sajadah pagi Jumaat tu pergi kanak maki ya. Silakan dia baca panjang lah begini. Baca hak pendek-pendek sudah lah. Dia kata inna a'tayna badal lah. Dia kata hujan lebat no. Dia kata baca apa tak panjang-panjang. Kena tu imam baca slow lah. Kan? Tu imam baca alif lam mim. Tu imam nak kelas slow pasal malam lupa mengulang, takut laju sangat itu lupa. Tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Slow ya. Lah hati kita celaka. Tu imam ni hak lebih baca pelan dah. Baca boleh juga dia dah. Hujan lebat dia dah. 30 ayat pun tak tahan dah. Nah, tak tahan dah. Hak ni 1000 kali khatam. Tu Quran saja, zikir tak tahulah cerita lagu mana. Ni hak Quran saja. Nah, jadi kalau boleh ziarah orang-orang yang macam ni, subhanallah, satu perkara yang besar manfaat dia. Mungkin hamba Allah yang soleh ini menggantikan tempat Pak Sumit lah. Kita kata Pak Sumit pun meninggal, ada pula keluar pula dah wali leh pula. Nah, hak ni wali sungguh lah. Nah, ada hak mengaku kata wali, dia bukan jadi wali tu, wali kok tu. Tu wali kok muah ada jahanam orang belaka tak gaduh mayang. Nah, kita dah sampai martabat 7, tak payah mayang dah. Tanya dia nabi pun mayang sampai mati, hang bukan nabi tak mau mayang belaka jam belaka berhenti. Ada tak jenis ni? Tak ada pun tempat tuan-tuan ni. Duduk belah Zimbabwe ni banyak. Belah buat sana ni tak ada. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Anas bin Malik dia tanya Nabi, ya Rasulullah, di hari akhirat tang mana kami nak cari kamu? Nampak tuan-tuan? Anas bin Malik ni duduk dah dengan Nabi 10 tahun duduk dengan Nabi. Nabi doa kat dia panjang umur dia, wa waladahu, banyakkan anak dia, kemudian wa barik lahu, berkati hidup dia, wa adkhilhul jannah, masukkan dia dalam syurga. Nabi doa kat dia masuk terus dalam syurga. Baik. Anas bin Malik bila Nabi wafat, dia pun cerita kat sahabat. Dia kata hak Nabi doa kat aku semua aku rasa dah. Panjang umur, murah rezeki, berkat hidup, anak ramai, kata banyak. Nabi doa laka dah aku rasa. Satu lagi aku duk tunggu masuk syurga. Hak ni tunggu mati besok aku nak masuk syurga. Nabi doa kat dia masuk syurga. Tapi dia tanya Nabi, ya Rasulullah, di hari akhirat kami nak cari kamu di mana ya Rasulullah? Apa makna dia? Sifat orang beriman, dia tak berasa cukup dengan amalan hak dia buat, dan dia yakin aku sembahyang 5 waktu, aku baca Quran, aku zikir, dah cukup dah ganjaran, aku nak masuk dalam syurga. Dah. Hak tu bukan sifat orang beriman. Kerana ada orang yang beribadah 70 tahun bersisa 70 tahun mati kufur, neraka tempat dia. Na'udzubillah. Ada orang dalam hadis Nabi sebut ahli maksiat. Ahli maksiat tiba-tiba dalam perjalanan dia nak pergi taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mati. Dan dalam hadis sebut orang ni tempatnya adalah dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Padahal ahli maksiat, malaikat main suka tengok daripada tempat dia buat maksiat dengan tempat nak taubat dekat lagi dengan hak taubat. Allah Taala kata syurga kawan ni, subhanallah. Nah, jadi ni apa dia? Anas bin Malik dia risau takut dia tak boleh jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tanya Nabi, ya Rasulullah, tak mana kami nak cari ni ya Rasulullah? Nabi kata 3 tempat. Kita semua nak jumpa Nabi 3 tempat. Tak ada 3 tempat ni tak jumpa. Tak tahu. Nabi cari YB pun tak boleh tolong kita. PM pun tak boleh tolong kita. Dah PM pun duk tolong duk cari kita. Kita manalah rakyat aku ni. Dulu aku mohon hampa ni nak kena minta maaf balik. Tak ada dah waktu tu. Baik. Maka pada ketiga tu Nabi kata 3 tempat.
Yang pertama Nabi SAW sebut adalah al-mizan, tempat timbangan amalan. Pasal apa tempat timbangan amalan? Kerana ulama menyatakan tempat timbangan amalan ini adalah tempat yang paling susah, dan banyak orang bila timbang amalan dia berat belah jahat, kurang belah baik. Nabi tunggu di tempat al-mizan, timbangan amalan. Lagu mana timbangan amalan? Ustaz, lagu mana timbangan amalan? Lagu kati hak kami duk nampak pusing pilih hari raya baru nikah, lagu mana? Tak ada mana-mana sama dengan timbangan atas dunia. Duk di bendera ke, duk di rumah kita ke? Tak sama. Kerana timbangan amalan yang Allah Ta'ala nak timbang amalan kita, sebelah kanan ataupun sebelah kiri boleh menanggung 7 petala langit, 7 petala bumi, tak rebah walaupun sikit. Subhanallah. Ni dalam kitab Aqidatuna jilid hak kedua. Tak percaya, kufur. Kan tak payah kan? Fiqh kalau tak percaya, tak hanggir orang. Akidah tak percaya, go to the hell. Tu dia masalah tu. Nah, rosak akidah. Na'udzubillah. Tak percaya ada mizan timbangan amalan. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ شَرَّةٍ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Buat baik sikit timbang, buat jahat sikit timbang. Ada timbangan. Nabi kita pertama mizan. Kedua, di mana? Kedua, as-sirat, titian sirat. Perjalanan nak menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala, nak kena kertas sirat bawah dan neraka yang menjulang-julang api dia. Dalam hadis sebut ada yang berjalan laju seperti mana kalbar, seperti mana kilat, sampai atas. Ada yang seperti mana kal-ibil, seperti mana unta jalan lambat sampai agak pergi lambat. Ada yang seperti mana kuda, laju juga. Ada yang mengesok terus, mengesok, dan ada yang berjalan rebah, jalan rebah. Ni golongan ni rebah masuk neraka terus. Na'udzubillah. Atas titian sirat. Dalam hadis bila Nabi tengok umat dia naik titian sirat, Nabi kata apa? Nabi doa, Rabbi salim, ya Allah selamatkan fulanah binti fulanah. Selamatkan dia ni umat aku ni. Nabi doa pula kat kita. Pasal apa? Titian sirat satu perjalanan yang sangat sukar orang nak lepas. 2. 3. Al-Haud di telaga Al-Kautsar. Timbul persoalan pula, di mana kedudukan Al-Kautsar? Selepas sirat, sebelum sirat? Maka dijawab oleh Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab dia yang masyhur Al-Fatawa Al-Hadithiyah. Ibnu Hajar mengatakan bahawasanya as-sirat al-haud ba'da as-sirat. Telaga ini selepas daripada turun titian sirat. Turun sirat, minum telaga Kautsar, terus masuk syurga. Ini kehebatan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umat yang terakhir, Nabi sebut nahnul awwalun wa nahnul akhirun wa nahnul awwalun. Kita umat yang terakhir di dunia, tapi umat yang terawal di akhirat. Awal dia hisab, awal dimasukkan ke dalam syurga Allah, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, secara ringkas Aisyah pun masuk dah. Tengok ayah pun mata pun dulu, lepak kopi Allah ni. Dapat kopi, ada kopi apa di luar dah. Tengok tempat lepak sepoi kalau kau. Dulu masjid dulu dengar lah. Dengar tu ada macam kopi cicah roti mayat ni kelia. Moh jauh-jauh ni kopi pekaknya. Kalau Tok Wan saya dia bagi 2 camca kopi, 1 camca gula. Kena tu Allah. Habis reng lah. Buat rokok dom lah. Betul Allah. Habis tu imam dalam belakang pun tak ada lah. Ustaz Arif dalam belakang pun tepuk belakang pun tak ada lah. Rokok pun rokok dom je dengan Allahu Rabbi. Rokok dom, kopi roti mayat, roti pak segi tu. Tak pun dia bagi roti pada lutut. Roti pada lutut. Orang lah tak tahu dah. Roti-roti tu dia patah biskut Mary. Kan? Baik. Jadinya dia hak tu satu. Duk selepas titian sirat. Kemudian bagaimana keadaan telaga? Sikit ya 8.30 atau mati 7 minit lagi. Masa kesederaan. Bagaimana titian sirat? Bagaimana telaga Al-Kautsar, Al-Haud?
Luah lagu mana luah? Ada ke tak ada lagi? Ada dah. Di mana? Wallahu a'lam. Jangan duk pergi cari pula. Cari pergi ke bila tak jumpa. Leh cari jumpa lagu kat rumah dia. Baik. Satu dah ada. Yang kedua, apa kelebihan dia? Minum sekali tak lapak, tak ada harga selama-lamanya. Okey. Ada satu orang dia tanya, dah minum dah hilang kenyang dah apa dah tak dah kenyang dah hilang dah harga dalam syurga minum apa dah berak dia tanya tu kita dah hilang lah dah kenyang dah balik nak pergi singgah makan apa dah kenyang dah lagu tu lah soalan dia dah minum air telaga tu dah kenyang pi masuk syurga duk minum apa lagi maka ulama jawab hak duk dalam syurga tu kira nak pergi puas hati mudah faham itu. Ayah dah minum dah tak ni. Minum dah minum dah kopi di luar contoh dah. Kenyang dah minum kopi lah hak noh ni apa semua balik pergi rumah tengok bini kita buat cok bom. Buat cok bom ni tengah-tengah hujan ni. Cok bom dia letak kuah kacang ada, ikat sambal bilis ada dengan susu. Allah, ni saja pengambil maklum. Betul tak maklum? Habang ni maklum boleh buat lah. Maklum pun duduk taram lah. Ya liok lelih turun lah. Nak makan cok bom. Dah. Kenyang dah. Kenyang. Tiba-tiba bini kita masak ambu sedap lah. Tengok nukuh ni kuah. Kenyang dah. Tapi makan juga. Pasal apa makan? Nak bagi puas hati aku. Ringin. Makan sedap. Cerah pinggang. Kenyang dah. Kenyang dah. Makan lagi. Nak bagi puas hati ya. Begitulah keadaan di dalam syurga. Duduk dalam syurga no beda bagi puas hati. Mudah kita kata apa? Nak bagi puas nafsu dalam syurga ya. Hak tu ya Allah Taala nak bagi ya kita. Nabi sebutlah hadis dalam Bahrul Madhi pun ada sebut jilid 17 bab ma jaa fi sifatin nar dan juga bab pada menyatakan sifat syurga sifat neraka makanan syurga makanan neraka siapa hak duduk dalam syurga Nabi sebut makan tak kencing tak berak tak muntah tak ada apa semua makan clear tak ada masalah apa berak pun tak kencing pun tak dia kata tak berak no payah dah di dunia hang kelut tak mau berak dalam syurga orang tak bagi berak kalau nak berak dah hadis lagi dah. Tak ada muntah, tak ada kencing, ayat liang basi, semua tak ada. Makanlah apa pun, tak ada mudarat. Dunia mau kalau telajak lebih, orang buah pinggang, minum banyak telajak 5 liter telan. Bengkak kaki-kaki, tak boleh habis dah. Orang hak ada kencing manis. Nah, kencing manis tahan kira, kencing kawan tak tahan. Kencing kawan tak ada ubat dah. Ubat dia 3 suku mok tengah belakang ya. Orang Penang kata ambil kayu katok tengah belakang, tu ya ubat hak ni kencing kawan. Nah, ada satu orang maklum tu bila kita cerita ubat kencing manis ni. Nah, biar kencing manis ni dia kata ustaz kencing manis ni ustaz tahu tak ada berapa tahap. Saya kata saya tak tahu ada berapa tahap. Dia kata banyak tahap betul. Dia ada tahap biasa, sederhana, kronik ada. Oh dia betul. Pertama kali dengar tak saya dah tahu kencing manis ni lah ni potong kaki ya. Dia kata betul lah. Sementara nak sampai tang potong kaki ya. Saya kata apa dia? Dia kata stage pertama ya tengok ada tak kita. Hak pertama bila nak kencing ni nak terkencing ni semut duk batok dah belakang kita. Saya kata hadis hidup garuk dah balong ni. Nak kencing ni kita duk tengok belakang semut duk batok dah. Duk turun ni ikut pergi kencing. Dia kata hadis stage pertama tak apa teruk dah. Tak apa teruk. Stage yang kedua bila kita pergi kencing saja semut tak turun belakang dia tunggu siap dah di bilik yang. Tak mana kita ada kecil diri, kita dah mulut dah. Dia kata ni stage kedua. Stage kedua. Stage ketiga, kencing semua orang. Tu tanda-tanda kencing manis tahap 3. Kencing keempat dia kata, kencing keluar ayat kala kuning terang lah. Dan semua pun kurung ayat kencing 4. Hak nombor 5 ni paling kronik dia kata. Nombor 5 ni kencing keluar semua tu lagi tekan. Kencing keluar semua tu nombor 5. Dia kata nombor 6 lagi sekat. Lepas dia kencing kawan pula. Ni nombor 6 lagi selekak ni. Dah lagi kencing manis. Kencing kawan pula. Jadi kita takat kencing manis tu dah lah. Jangan duk kencing kawan, orang tak suka. Orang panggil makbuk. Makbuk. Zaman Nabi tu nama dia Al-Kadzab, Musailimah. Bukan Musailamah. Sebutan 4 Musaili bagi kasrah. Musailamah Al-Kadzab. Murung ni merata tempat. Daripada celik sampai lena murung.
Orang bohong ni duk tak mana pun dia mesti kena bohong. Hatta anak dia pun kalau geng bohong tak ada, dia sembang bohong anak dia. Punya ketagih bohong. Ada depan cerita belah mana tak tahu. Kawan ni mengai, dia mengai. Bila sembang dia kawan dia kata aku tak tapi mengai boleh kau besar. Dia nak besar. Dia begitu ah. Kawan ni nak bagi kawan ni cuit dia. Kawan dia tanya, besar mana? Dia kata besar. Kira aku angkat-angkat tu belah dalam perut ada bisi padi. Bini dia tu dia pembohong ya Rabbi. Ni kata ganti bohong ni. Dia kata belah-belah perut ada bisi padi. Subhanallah. Bohong. Kawan hak ni pula hak kena dia balas pula. Dia kata hang kata aku mengata tak lagi besar lah. Dia tak kawan ni nak dengar apa dia hak dia nak kata ni. Dia kata besar. Ikan apa? Dia kata boleh ikan sepat nuah. Besar. Dia kata besar semua aku tak nak tengok. Kawan ni pula tanya besar mana? Dia kata kalau hang tak ni belah bisi padi. Dia kata aku kelang padi tu dalam perut ikan tu. Dia tu pembohong ni. Tu sah dia cerita dengan buat ni. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ni laga minum hilang dahaga. Minum bagaimana keadaan dia? Iaitu diletakkan, disediakan. Kita pi hanya pi ambil minum saja. Macam ni lah. Macam masjid kita letak ayat kat saya ni, kira ambil minum yang tak boleh nak buka botol buh dah. Pasal Allah nak memudahkan urusan umat. Lepas minum telaga, terus masuk syurga. Tak mau bagi lambat lah. Baik, ambil minum. Kemudian cawan share tak cawan? Dia tanya tak share ke tak cawan? Ulama jawab share dah, tak share cawan. Berapa bilangan cawan yang Allah sedia untuk orang nak minum air telaga Kautsar? Ulama jawab, wallahu a'lam, sebanyak mana bilangan bintang di langit Allah. Itu bilangan dia. Tak tahu berapa banyak mana. Berapa banyak apa. Baik. Share tak share. Pasal apa tak share? Kerana nikmat hak Allah Ta'ala bagi waktu minum telaga Kautsar sesuai dengan fitrah manusia, memang tak mau share. Kita pergi kedai lagi ni ataupun mencuh ayak kopi. Tu imam kata malam ni ayak kopi kita satu cawan share 30 orang. Satu cawan share 30 orang. Habis kita tambah. Orang pertama minum, orang kedua minum, orang tiga minum, orang keempat minum. Kita orang nombor 20. Tengok ni keliti ni bekas mulut ni, agak-agak nak minum ah. Dia kata ambil kopi beli di kedai petani lepas tu tak apa pada minum apa walaupun cemil. Pasal apa? Ni duk nampak bekas mulut ni. Ada daun kesum ada bekas bekas ni segala maknanya bekas. Nikmat tak minum tak nikmat dah. Walaupun hak tu pada asalnya memang kita suka ayak tu. Tapi dah tengok satu macamnya, tengok ayak kopi kuih lama kuih pekat ni. Ketika itu tidak ada nikmat talazzuz, tak ada. Maka diberikan minum telaga Kautsar adalah taksir, cawan masing-masing. Baik, fayukhadhu binasin min duni. Nabi kata waktu tunggu tu tiba-tiba aku nampak sebahagian daripada umat aku dihalang oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala, tak bagi minum air telaga Kautsar, tak bagi main dekat dengan aku. Fa aqulu, lalu Nabi kata kat malaikat, ummati, tu umatku tu. Depa tu umatku tu pasal apa tak bagi depa minum? Maka para malaikat pun kata, fayuqalu lahu, berkata malaikat kepadanya Nabi Muhammad, la tadri masyawa 'ala al-qahqara. Muhammad, kamu tak tahu memang depa ni umat kamu, tapi selepas daripada kamu wafat, mereka berpaling daripada ajaran. Depa tak kira halal haram, depa tak kira syurga neraka, depa tak kira dosa pahala, yang penting sedap saja hidup depa. Maka mereka ini diharamkan oleh Allah minum telaga Kautsar. Tak boleh. Maknanya siapa yang berpaling daripada ajaran Nabi, orang ni diharamkan oleh Allah minum telaga Kautsar. Tak boleh minum telaga Kautsar. Maka Nabi ajak kita dalam hadis ni, Allahumma inna na'udzubika
an narji'a ala a'qabina. Ya Allah, ya Tuhan kami, inna sesungguhnya kami na'udzubika minta pertolongan daripadamu ya Allah, agar lindungilah kami daripada an narji'a ala a'qabina, kau lindung kami daripada kembali kepada kekufuran. Di zaman kufur lah ni ada manusia hak pagi Islam petang jadi kafir, hak malam Islam besok pagi jadi kafir dah. Dia bercakap dia tak kira apa dah, hak penting sedap mulut dia saja, dia tak kira halal haram, dia tak kira dah apa hak Allah Taala tahu. Hak penting dia nak cakap ya. Nah, dia nak cakap ya, dia tak kira dah apa. Dia persenda agama, dia persenda hukum, dia persenda benda-benda yang ada hubung kait dengan syiar Islam. Dia tak kira dah. Nabi ajak kita, na'udzubika an narji'a ala aqabina, kami minta supaya kami tak balik pada kufur. Au nuftan, dan kami juga minta daripadamu ya Allah, tolonglah kami, au nuftan, agar kami ini tidak diuji dengan ujian yang kami tak mampu tanggung. Kerana kata ulama, ujian ada 3. Ujian ni ada 3. Maka ujian yang paling banyak manusia tewas dan kufur adalah bila mendapat musibah daripada Allah. Kita dapat nikmat, alhamdulillah. Alhamdulillah dapat nikmat. Nah, ujian apa lagi? Yang kedua kata Ibnu Hajar, iaitu ujian melaksanakan ketaatan. Ni duduk dalam masjid ni, orang duduk mana hala duduk tengok televisyen di rumah. Kita boleh duduk dalam masjid ustaz ni kata lepas serah nak roti 4 minit dah lajak sabar. Ujian dalam melakukan ketaatan. Mai waktu hujan-hujan naik motor sagi balik kena hujan, besok pagi subuh mai awal orang duk lena murah di rumah, kita boleh bangkit ke 4 pagi mandi mayang sunat baca Quran zikir selawat start motor mai masjid. Itu juga ujian daripada Allah. Ada orang boleh angkat tu dia tu ketui apa tak ada, kira badan dia ketui lebih daripada kita, telinga pun dia ketui kadang-kadang, subhanallah. Tapi mai subuh semayang dia boleh tak takbir, Allah tak bagi dia. Tak boleh Allahu Akbar 3 kilo tak sampai dengan dia, tak boleh angkat. Pasal apa? Allah tak bagi ke dia. Tapi Allah bagi ke ayah-ayah ramai malam ni umur 60 lebih kan. Paling muda saya tengok pun 800 tahun nampak malam ni, paling muda kan. Ada umur 60, ada umur 50, ada umur pasal paling muda pasal kita aku sehari ke tak ada berapa 32. Oh muda lagi ya. Nah, muda lagi 32. Nah, saya tak boleh habang. Anak bab menentu boleh habang. Nah, tapi dah kahwin dah, jangan ada berapa bini duk dalam kereta, tak kira dia beli 3 dia segi mati, dia beli bini nanya. Nah, tapi tak apa kawan kita ada di ujung Syafiq Majid tu mengaji dengan dia tu, saya hampir tak lah Syafiq. Baik. Maknanya apa? Allah bagi kat kita. Ayah-ayah boleh main sembahyang 5 waktu, ingat senang 5 waktu sehari semalam. Payah Allah pilih dia. Kadang-kadang orang duduk tepi masjid pun tak boleh main. Bukan ni lah, tempat lain. Duduk bilik ni, tempik ni sampai mayat daripada kubur. Naik, mayang masuk balik dalam kubur lagi apa. Dia duduk tepi masjid tak main. Nah, ada orang duduk jauh. Subhanallah, boleh main sembahyang. 10 minit lagi nak masuk waktu, dia start motor dah. Ada yang kayu geret. Saya jumpa satu orang hamba Allah di Indonesia. Di Indonesia saya jumpa dia. Dia ni Bilal muazzin di masjid kampung dia, dan saya tahu lah masjid tu. Dia berulang daripada rumah dia 10 km naik basikal. Tujuan dia apa? Dia ni tok siap masjid. 10 kilo naik basikal. Naik basikal tu. Kita 10 kilo, dia mana halakan tu. 10 kilo. Saya tanya berapa lama dah pak cik dia berulang ni? 30 tahun dah. Yang 30 tahun 10 kilo duk kayu geret pada muda, sampailah waktu saya jumpa tu sebelum Covid, umur dia lebih kurang 65 tahun. Ya, sekali kayu dia pi. Saya kata pak mai bila? Sebelum subuh sudah keluar bapa. Baliknya bila? Baliknya lepas Isyak. Lepas Isyak 10 kilo pula duk kayu geret balik tu. Agak-agak berapa jam dia sampai di rumah dia. Cara umur 60 tahun. Sejam, 2 jam, pi. Esok keluar pula. Pasal apa? Allah bagi ke dia. Kita motor Kawasaki 650 cc, haknya tempat masjid Ihsan tak tempat. Allahu Akbar. Pasal apa? Allah tak pilih. Jadi ayah-ayah, alhamdulillah Allah pilih kita boleh sampai ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ujian dua, buat baik ujian. Allah uji kita. Oh payah. Yang ketiga, Allah uji kita dengan apa? Dengan bala.
Ramai manusia kufur sebab ujian yang tak baik, yang tak elok. Anak dia mati ke, suami dia mati ke, apa-apa dah yang dia tidak suka menyebabkan dia akan pertikai. Pasal apa jadi kat saya? Pasal apa tak jadi kat dia? Anak dia naik motor, anak dia duduk belakang, kawan anak dia duduk depan, tiba-tiba aksiden, kawan anak bawa motor tak mati, anak duduk belakang mati. Patutnya dia lah mati. Pasal apa anak saya mati? Nampak? Maka banyak manusia kufur apabila mendapat musibah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan ibu-ibu dan ayah-ayah yang dirahmati Allah, kita tergolong dalam golongan manusia yang diberikan syafaat Rasulullah dan diberikan peluang minum air telaga Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Maka tidak ada cara yang lain dengan kita ikut apa yang Nabi suruh dan kita perbanyakkan selawat kepada baginda Rasulullah. Berapa banyak nak kena selawat? Paling minima kata Al-Imam As-Sakhawi dalam kitab dia Al-Qawlul Badi' sebanyak 300 kali sehari semalam. Sehari semalam 300 ya. Banyak dah. Pada awal memang rasa banyak. Pada awal memang rasa banyak. Cuba kita mulakan pada hari ini, kita bubuh daripada tu. Ni di tangan tu kan. Ataupun ayah-ayah saya yakin ada kita punya tasbih kita. Orang kita ni kalau kita bawa tasbih pikuk nak, dia kata tu tunjuk borang dah, tunjuk borang. Loh, pergi ke dia tasbih dia, bukan tasbih kita. Kan? Tambah kita pergi di Mekah, ada orang duk jalan pergi masjid semua bawa ni. Kita tak kata pun dia riak. Pasal apa? Pasal suasana masyarakat dia pun memang dia bawa biji tasbih. Kan? Duduk di tangan kita, kurang-kurang tak pergi berjalan tak? Mak, jalan tak? Kan? Tapi kalau main di Malaysia, try tengok besok. Pergi duduk di kedai makan, mentara kopi nak main, angkat biji tasbih tak ada meja. Takat lemak. Riak Allah. Tua-tua pun dia berkata tasbih. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini orang kita. Jadi sehari semalam sekurang-kurangnya kata Imam As-Sakhawi 300 kali. Insya-Allah kita buat sikit-sikit. Janganlah mula 300 terus. Kita mulalah sehari 50 dulu. Setiap lepas sembahyang 10, 50. Mungkin kita baca sikit sangat. Ustaz dia kata sebelum sembahyang, lepas habis bayang qabliyah 10, lepas ba'diyah 10, 20 kali dengan 5 dapat dah 100. Lepas tu nak lena malam boh 50, 150. Dah berasa okey dah, boleh tambah dah. Tambah naik sikit. Jangan kita awal buat. Saya pergi mengaji dengan tok guru tu, dia kata kalau nak masuk syurga sehari 1000 kali. Dia pandai 1000 kali tu. Bini dia pun tak pergi makan mana, merkit pun tak pergi, apa pun tak pergi 1000 kali. Lepas tu hari kedua tinggal bini tasbih. Laki bini tanya pasal apa? 1000 kali kalau di syurga. Tak ada fikir banyak-banyak. Dia tak kira nah. Kita buat sikit-sikit, mudah-mudahan ada kebaikannya insya-Allah. Jadi mudah-mudahan apa yang kita kongsikan pada malam ni ada kebaikan dan ada keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon ampun dan maaf terkasar bahasa, terlanjur kata, terlajak masa 10 minit lah kita lajak. Insya-Allah panjang umur kita jumpa lagi. Pada ruang yang ada. Mudah-mudahan ada kebaikan dalam pertemuan kita. Ya semua main kat apa ni, mongkok ni belakang. Abang kita ni main pada arau kan. Abang kita pada pelih main. Pelih Darus Sunnah. Pelih Darus Sunnah. Main Johor, subhanallah. Kuliah saya di Masjid Tanduk pun dia piak setiap bulan dia dah. Orang muda Allah bagi kuat ke dia. Kan? Alhamdulillah. Mudah-mudahan keberadaan kita setiap gerak geri dan langkah ibu-ibu dan ayah-ayah main ke masjid malam ini dibalas dengan pahala dan diberikan syurga oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Jadi di belakang sana ya sekalian, saya bawa tabung untuk madrasah kita di Padang Nora yang telah diasaskan oleh Yahya saya 22 tahun dah. 22 tahun dah. Jadi siapa-siapa yang nak bagi sumbangan untuk kebajikan para pelajar kita, guru-guru kita, maintenance kita, jadi boleh masukkan dalam tabung di belakang sana. Berapa pun tak apa, dompet pun tak apa, tak ada masalah. Maklum kalau ada kata meh ke apa-apa berat kan, kita maklum nak bayar dekat banyak-banyak, pilih pak tu kita guna insya-Allah untuk kebaikan mahat kita di Padang Nora sana.
Dan ada juga saya bawa jualan di balik kanan saya juga. Belah kanan sana jualan untuk pondok kita juga. Ada kopi dan juga ada teh. Ada teh dan juga ada Koko Habib 125 ringgit. Bili di pada, mi sanggui pada, pakat beli di belakang. Ambil bayar, jangan ambil beli dulu ya. Tutup kedai tuan. Nah, beli sambil membantu mahal kita, insya-Allah. Panjang umur kita jumpa lagi, kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.